Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Zahira binti Muhammad Ghazali. Nombor matrik A178377. Jadi hari ini kumpulan saya iaitu kumpulan 14 dari batch 12 akan memberikan sedikit refleksi berkenaan program-program yang telah kami sertai sepanjang semester ini bagi kursus penjelajahan ekosistem alam sekitar atau ekorelawan. Sebenarnya terdapat pelbagai program yang telah dijalankan, tetapi yang paling menarik minat saya adalah berkenaan modul Tanah Tani Sihat. Baik, modul Tanah Tani Sihat ini sebenarnya satu program yang menerangkan secara terperinci berkenaan tanah dan secara spesifiknya adalah tentang ciri-ciri tanah. Ciri-ciri tanah ni boleh dibagikan kepada 3, iaitu ciri fizikal, kimia dan juga biologi. Dan apa yang membuatkan saya tertarik dengan modul ini sebenarnya, dari program ini baru saya tahu cara untuk membezakan mana satu tanah yang sihat dan mana pula yang tidak sihat. Kalau sebelum ini kita tanam pokok dan tumbuh-tumbuhan tanpa sebarang ilmu, tapi selepas menyertai modul ini saya boleh bezakan tanah mana yang sesuai untuk sesetengah tumbuhan dan mana yang tidak sesuai. Okey, sebagai contoh, tanah yang paling sesuai untuk tanaman adalah tanah yang gelap, berketul, mempunyai kadar resapan yang tinggi dan mempunyai bahan organik dan nutrisi yang mencukupi. Barulah tanaman yang kita tanam akan menjadi subur dan sihat. Pada masa yang sama, tanah tani yang sihat ini juga sebenarnya menyumbang kepada fungsi ekosistem di alam sekitar kita dan pelbagai fungsi lain untuk bumi kita. Kita perlu tahu bahawa kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengganggu ekosistem tanah, terutamanya di kawasan tanah tinggi, kerana ia boleh menyebabkan pelbagai implikasi termasuk tanah runtuh dan juga banjir kilat. Sebab itulah kita perlu tahu tentang tanah tani sihat ini. Tetapi bukan itu sahaja sebenarnya, modul-modul yang disediakan dalam kursus ekorelawan ini memang banyak inputnya, antaranya berkenaan ekosistem, geologi, artificial intelligence dan juga perubahan iklim. Perkongsian ilmu dari pakar bidang ilmu modul-modul tersebut ni sememangnya amat mengagumkan, dan inisiatif pencara kami untuk meminta kami menyebarkan maklumat yang kami dapat daripada input modul tersebut di media sosial kami adalah perkara yang saya amat suka untuk laksanakan, kerana ia mendapat sambutan yang amat menggalakkan daripada rakan-rakan saya yang lain. Mereka amat menantikan perkongsian saya yang baru untuk sama-sama menimba ilmu yang mungkin mereka tidak pernah tahu selama ini. Jadi di sini saya ingin mengajak mereka yang masih belum mengambil bahagian dalam kursus ini untuk mendaftar dan menyertai kursus ini di semester hadapan, kerana sememangnya tidak akan rugi, malah amat berguna untuk aplikasi kita sendiri. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan saya yang lain untuk perkongsian refleksi yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Izatul Balkish binti Ismail, nombor matrik A17835 dan merupakan salah seorang pelajar yang telah mengambil kursus LMCP 1522 penjelajahan ekosistem bagi semester 1 kali ini. Jadi kursus ini menjadi rebutan pelajar prasiswa UKM setiap semester kerana pelbagai modul menarik yang disediakan dan pelajar didedahkan dengan pelbagai perkara baru mengenai alam sekitar. Kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sama seperti kursus ini, setelah saya sertai beberapa modul, baru saya tahu mengapa kursus ini menjadi rebutan para pelajar setiap semester. Jadi sepanjang saya mengikuti kursus ini, pelbagai jenis modul yang menarik yang telah saya hadiri, walaupun ianya diadakan secara atas talian. Dan salah satu modulnya ialah modul kenali ekosistem. Sebelum menyertai modul ini, saya tidak mengetahui maksud atau apa itu komponen ekosistem. Jadi, ekosistem terdiri daripada tindak balas antara benda hidup atau biotik seperti tumbuhan dan haiwan dengan benda bukan hidup atau abiotik seperti tanah, air, udara dan juga cahaya matahari. Interaksi benda hidup dan bukan hidup ini perlulah seimbang bagi mewujudkan ekosistem lestari. Ekosistem seimbang ini bermaksud keberadaannya dapat bertahan lama atau kesinambungannya dapat dipelihara. Ekosistem seimbang ini boleh berubah disebabkan 2 faktor utama, iaitu faktor semula jadi dan faktor aktiviti manusia. Faktor semula jadi seperti berlakunya banjir, letusan gunung berapi dan juga tsunami. Ianya dapat mengakibatkan bekalan makanan boleh terjejas. Faktor aktiviti manusia seperti pembangunan bandar yang semakin hari semakin pesat ini juga dapat menjejaskan keseimbangan ekosistem kerana berlakunya penerokaan kawasan hutan. Ini akan mengakibatkan gangguan kestabilan rantaian makanan. Ia juga akan mengakibatkan spesies seperti pengeluar dan pengguna terancam dan musnah.
Jadi hal-hal ini dapat dibendung jika kita semua memelihara dan memulihara alam sekitar bersama-sama supaya ekosistem dapat berfungsi dengan baik. Dan produk penting untuk semua benda hidup sentiasa cukup dibekalkan seperti bekalan air bersih, tenaga dan juga sumber makanan. Jadi banyak ilmu dan info baru yang telah saya pelajari dan boleh diaplikasikan bagi memelihara dan memulihara alam sekitar. Dan dalam pada masa yang sama, menyumbang kepada kelestarian bumi. Saya berharap agar dapat menyertai program-program yang dianjurkan oleh kursus ini lagi pada masa hadapan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Damia Fahira binti Abdul Halim bernombor matrik A173805. Hari ini saya akan memberikan refleksi tentang salah satu modul daripada siri modul penjelajahan ekosistem Ekolor 1 UKM yang sangat menarik minat saya, iaitu modul perubahan iklim. Modul perubahan iklim ini disampaikan oleh Dr. Minhas Farid Ahmad dari Institut Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari UKM. Modul ini bukan sahaja menerangkan tentang kesihatan persekitaran dan kesihatan manusia secara umum, malah ia juga ada lebih spesifik tentang kesan pandemik COVID-19 ke atas kesihatan persekitaran dan kesihatan manusia. Antaranya ialah kesan daripada pandemik COVID-19 terhadap pengurangan pelepasan gas rumah hijau dan peningkatan tenaga yang dijana oleh sumber tenaga yang boleh diperbarui. Pengurangan gas rumah hijau, pelepasan dan gas pencemar membenarkan lebih banyak cahaya matahari untuk sampai ke panel fotovoltaik. Oleh itu, meningkatkan penjanaan tenaga yang boleh diperbarui. Selain itu, terdapat juga peningkatan dalam indeks kualiti air sungai di Malaysia. Bukan itu sahaja, modul ini juga membuka mata para peserta tentang bagaimana kita boleh memainkan peranan dalam menguruskan sumber yang mampan. Antaranya ialah dengan berfikir tentang aspek-aspek seperti cara kita berpindah dan bergerak, cara kita menggunakan tanah, cara kita makan atau sistem makanan kita, pembangunan bandar, pembuatan dan pemprosesan kilang dan juga pengekstrakan mineral dan logam. Hal ini penting kerana semua aspek-aspek ini adalah penyumbang kepada perubahan iklim. Umum kita tahu bahawa kesan daripada perubahan iklim ini contohnya terhadap pertanian, sama ada secara langsung atau tidak langsung seperti banjir kilat yang melanda baru-baru ini mempunyai potensi untuk menggugat kestabilan ekonomi tempatan. Modul ini tidak dinafikan bahawa memberi banyak input pengetahuan kepada semua peserta yang menyertai, membantu kami untuk memahami tentang perubahan iklim dengan lebih meluas. Di samping itu, tugasan esei yang diberikan pada pendapat saya adalah amat berkesan bagi memastikan bahawa para peserta sememangnya faham tentang konteks tajuk yang ingin disampaikan. Ia juga memberi peluang kepada para peserta untuk cakna tentang pengurusan alam sekitar dan bencana di tempat tinggal masing-masing, sekaligus mengambil tahu impaknya terhadap keadaan persekitaran, sosioekonomi dan komuniti masyarakat setempat. Jadi saya dapat simpulkan bahawa modul ini adalah modul yang baik untuk dilaksanakan dan saya berharap modul ini dapat dilaksanakan lagi pada masa akan datang supaya lebih ramai lagi pelajar yang akan peka tentang perubahan iklim. Oleh itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Refleksi seterusnya akan disampaikan oleh rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Abdul Aziz bernombor matrik E175239. Penjelajahan ekosistem alam sekitar merupakan subjek yang paling diminati ramai dan saban semester ramai pelajar yang cuba untuk menyertai kursus. Kursus ini menyediakan pelbagai jenis modul, antaranya modul kenali alam sekitar, modul realiti maya untuk kelestarian, modul air, sungai dan manusia, modul tenaga, modul undang-undang alam sekitar dan sebagainya. Namun, aktiviti yang paling saya suka sepanjang menjadi pelajar citra khusus ini adalah program penanaman buluh. Saya turun padang kali ini menyertai program anjuran UMW dan UKM dalam program penanam buluh di Denai Langat Bangi. Program yang sangat menyeronokkan. Ini pertama kali saya tanam buluh. Bila kita berbudian tanah, banyak manfaatnya. Bergaya air dan tebing. Begitulah kami dibahagikan tugas, tapi
kami tidak kekal pada tugas yang diberi. Semua jenis kerja kami buat. Dari gali, kambus, beri baja dan akhirnya siram pokok. Program berlangsung dengan jayanya dari pukul 8.30 pagi sehingga 12.30 hari dan ramai pelajar yang turut menyertainya. Selain daripada turut serta dalam melestarikan alam sekitar, saya juga dapat melepaskan tekanan sepanjang mood pembelajaran atas talian. Akhir kata, saya menyeru pelajar UKM untuk menyertai kursus citra penjelajahan ekosistem alam sekitar kerana banyak manfaat yang boleh kita peroleh. Antaranya dengan menyertai pelbagai program yang disediakan, pelajar boleh dapat mencapai kepuasan dan kegembiraan dalam hidup. Ini secara tidak langsung dapat merangsang minda untuk menjadi lebih cergas. Selain itu, ramai mahasiswa yang menghadapi kemurungan akibat daripada terlalu tertekan dengan tugasan, ujian dan kuis yang banyak. Perubahan gaya hidup di kampus yang malap dan pasif perlu diubah secara total oleh mahasiswa. Salah satu caranya ialah dengan melibatkan diri sebagai ekorelawan. Penglibatan mahasiswa secara aktif dapat meningkatkan kesihatan fizikal dan psikologi mahasiswa. Sebelum saya akhiri refleksi saya, mari bersama-sama saya menonton video pendek mengenai penglibatan saya dalam program penanaman bulu. Sekian, terima kasih. Once in a lifetime, everything we want and more. This is the start of a new day, the good life. Ooh, these are the moments we live for. We'll be the place where the